Dan saya tak nak memanjangkan ya. Saya terus kita pada agenda kita orang ini. Saya silakan Ustaz Amli untuk kongsi ilmu kepada kita semua pada waktu itu. Silakan. Buka ni boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya hormati para imam, para bilal, pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari AJK Surau, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menerapkan rasa keinginan, rasa kehendak untuk kita melangkah ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita telah pun menunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, kita berzikir, kita menyebut nama Allah. Kita telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita telah pun solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah. Satu lagi sifat yang seharusnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sifat istiqamah untuk berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Sebab tu para alim ulama sebutkan siapa yang berada dalam majlis ilmu sebenarnya dia telah berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, alhamdulillah saya diberi peluang juga ruang diminta untuk berkongsikan sedikit pengalaman. Bukan ilmu dah. Ilmu Tuan Haji Roskar lebih tinggi lagi daripada saya. Sedikit pengalaman yang Allah berikan kepada saya ini untuk membaca kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Satu kitab besar yang menjadi rujukan utama dalam fatwa-fatwa kontemporer ini. Kitab ini rujuk juga lah dalam bab isu halal haram. Kitab ini antara yang dijadikan rujukannya. Jika kitab ini juga siapa yang belajar, yang pulang daripada Al-University Al-Azhar Mesir memang ada di belajar bab kitab ini. Dan juga kitab ini juga telah diterjemahkan kembali oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tapi ketika itu beliau belum menjadi mufti lagi. Jadi dengan sebab itu memang saya di mana-mana kuliah saya pun saya akan baca kitab ini. Mudah-mudahan ianya menjadi garis pandu kepada kita, bukan hanya membincangkan soal halal haram dalam bab makanan, termasuk dalam bab perubatan, farmastika, kehidupan harian kita, bab bermuamalah, jual beli, bab nikah kahwin, bab keluarga, semuanya terangkum dalam bab hukum taklifi dia panggil. Hukum taklifi ni ada 5. Halal, haram, makruh, harus, syubhah.
Kan? Hukum taklifi yang ditaklifkan kepada kita ni 5 hukum ni. Kemudian dia ada hukum wad'i, hukum yang disebutkan setiap apa yang Allah haramkan, setiap apa yang Allah halalkan, dia mesti ada sebab. Cause dia panggil. Sebab. Dan juga mesti ada syarat dia, mesti ada manit larangannya, mesti ada perkara yang avoid, kita kena jauhkan. Itu asas pada hukum hakam yang berkenaan dengan halal haram ini, ya. Jadi insya-Allah kita akan baca buku ni lah. Kalau ada buku ni, alhamdulillah. Kalau tak ada, biasanya buku muka Facebook. Biasanya orang buku yang itulah, tengah-tengah kuliah pun FB lagi. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni online kan. Senang. Ya, yang banyak dapat pahala kamera. Sebab paling dekat sekali dengan kitab. Yang lain tu dekat juga, dekat di hati dah, dekat di hati. Kebiasaannya kalau nak habiskan buku ni 4 tahun belum habis lagi. Buku ni. Tapi tak apalah, bukan isu tentang lama, isu sejauh mana kita faham. Juga insya-Allah saya akan kaitkan dengan isu semasa yang berkenaan dengan halal dan juga haram, insya-Allah. Jika ada soalan, boleh kita bincangkan. Yang boleh saya jawab, insya-Allah saya akan jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya minta Tuan Haji Roska lah yang akan jawab nanti, insya-Allah. Sebab dia duduk depan saya. Baik. Apa juga pun kita akan lihat tentang definisi lah, tentang definisi. Kalau dalam ini saya akan baca tentang definisi halal, definisi haram, dan juga apa yang disebut sebagai yang makruh dan juga yang syubhat. Berkata tuan kita, halal itu iaitu satu perkara yang diharuskan. Halal ini juga dianggap sebagai satu perkara yang diharuskan. Sebab dia mengambil kaedah kawan fiqhiyahnya al-aslu al-ibahah, al-asya' al-ibahah, asas satu perkara itulah diharuskan. Benda yang diharuskan boleh. Illa ya'ti, melainkan datang nas, dalil bukti ala tahrimi, atas pengharamannya, barulah dianggap sebagai benda yang haram. Lepas tu kita akan belajar nanti ada 11 prinsip-prinsip halal dan juga yang haram ini yang digaris pandukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab ini, supaya kita dapat memahami 11 prinsip itu, insya-Allah. Ya. Asasnya, asas dulu yang Allah ciptakan semuanya ni harus berlaku. Harus berlaku. Yang halal berlaku. Yang haram tu sikit je. Yang haram tu sikit je. Jadi asasnya sesuatu perkara yang diharuskan yang telah digugur daripadanya ikatan haram, dan syariat membenarkan perbuatannya, harus boleh buat. Jadi nak faham mudahnya, semuanya boleh berlaku lah. Harus berlaku. Nak makan apa? Nak makan char kuih tiaw, harus. Nak makan kambing, harus. Lepas ni ada kambing tak? Ada. Kena kalau kata kuliah-kuliah, kalau kata pak kambing penuh orang, biasanya lagi itulah ada masjid kambing orang pergi. Harus boleh. Dan juga nak makan apa lagi? Cuka harus. Apabila ianya yang harus ini, kalau tak sembelih, kambing yang tak sembelih, dia akan jadi haram. Kalau kita nak kaitkan dengan isu-isu semasa sekarang ini tentang daging kartel kan. Daging kartel. Kalau seorang yang bawa daging sekarang ni, dia bawa daging import daripada Australia, dia berikan kepada tuan fungsi ni, agak-agak tuan fungsi makan ke tak daging? Makan ke tak? Kalau kata ada orang katakanlah daging ni, daging yang import daripada Australia ni, saya nak kaitkan dengan rintitan isu-isu yang berlaku ni. Kemudian Tuan Juruska ambil sekilo, okey, Haji, inilah daging import daripada Australia, makan ke tak? Makan. Sebab sebab Tuhan Juruska bagi. Sebab Tuhan Juruska bagi. Katakanlah yang begitu adalah bukan Islam.
Tapi ada logo halal tu. Agak makan tak? Makan juga? Tak ada masalah. Kan? Sebab bila berlaku isu ini, tuan-tuan, maka ramai orang yang kata haram kan, apa jakim ni, hajat halal, hajat haram, hajat halal, hajat haram, haram jadah jakim, semua kena. Sebab orang yang tidak memahami konsep hukumnya itu, memang kita tak dapat nafikan ianya memang berlaku, isu itu memang berlaku realitinya, tetapi kita tak boleh nak menghukumkan semua itu sebagai haram. Sebab mengambil kaedah yang ini dipanggil bahawa al-aslu asya al-ibahah, asas perkara diharuskan, harus dulu. Illa ya'ti, melainkan datang nas ala tahrim, atas pengharamannya, baru boleh kita katakan haram. Setakat ini tak ada bukti lagi ianya adalah disebut sebagai haram. Dan juga dalam masa yang sama kita menggunakan kaedah al-asl baqa makana ala makana. Kalau asalnya itu halal, maka harus dihukumnya kekal statusnya halal. Tadi itu daging import ada logo halal yang diterap oleh pihak JAKIM, maka kekal hukumnya adalah halal, maka boleh makanlah tuan-tuan, boleh makan. Itu juga yang dipegang oleh sebuah samahah Datuk Mufti Wilayah Persuat, termasuk juga YB Menteri juga pegang bahawa daging import yang ada sekarang ni masih lagi ianya adalah berstatus halal jika ia tidak dibuktikan ianya datang nas yang mengharamkannya, itu ya. Maka saya nak kaitkan yang halalnya, asasnya begitu. Islam itu mudah. Islam bukan agama yang mengharamkan, Islam agama yang memberikan garis panduan bagaimana. Maka dalam hal ini syariat membenarkan perbuatannya, maka hukumnya adalah halal, boleh. Baik, lawan kepada yang halal ini benda yang haram. Haram adalah berlawanan kepada sifat yang disebut sebagai sifat yang halal, yang tidak dibenarkan. Senang. Di sini tuan kitab sebutkan suatu perkara yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan yang tegas, iaitu tidak boleh berubah sehingga mendedahkan siapa yang melanggar larangan itu akan ada siksaan daripada Allah di hari akhirat, dan ada kalanya boleh menyebabkan dia menerima hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Itu yang disebut dalam haram. Kalau kita lihat dalam fiqh al-manhaji mazhab Syafi'i juga benda yang sama juga yang disebutkannya. Cuma dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita buka kitab-kitab fiqh, termasuk fiqh Islam wa adillah karangan Dr. Wabah Zuhaili, juga disebutkan halal benda yang diharuskan, haram benda yang tidak diharuskan, yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak, dengan siapa yang melakukan akan mendapat siksaan dosa. Dan halal haram ini sebenarnya dah lama pun yang Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, dalam hadis yang sahih, hadis yang ke-6, boleh tengok hadis yang ke-6 dalam hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sini ada baca hadis 40 kan. Tengok hadis yang ke-6. Hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal tu jelas, yang haram tu juga jelas, tuan-tuan. Semua orang tahu kan bab yang halal, bab yang haram ni, sebab kita memang belajar fardu ain daripada kecil, daripada taska lagi sampailah kepada hari ini. Semua orang duk bincangkan soal kata yang halal dan yang haram. Semua orang tahu. Tapi Nabi tidak berhenti di situ saja. Nabi kata wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal yang haram banyak perkara yang syubhah, yang was-was. Ini keyword dia yang kata Nabi nak beritahu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Ramai yang tidak mengetahuinya. Maka ulama hadis, termasuk juga lah yang disebut ke dalam kitab ini, mafhum hadis ini yang utamanya, yang aulanya, Nabi Muhammad SAW nak memberitahu kita bahawa banyak perkara-perkara yang syubhah, yang was-was,
Bukan kerana bab yang halal, bukan kerana bab yang haram. So di sini pun saya tak naklah cerita bab yang kata babi itu haram. Tak, semua orang dah tahu dah. Semua orang tahu. Saya selama 3 hari, semalam, hari ini dan juga esok insya-Allah akan sambung lagi online. Sekarang ni semua online. Semua online dah. Online ni jadi letih. Kan? Cakap seorang, cakap dengan komputer, orang lain tak nampak muka. Tak cip betul tentang fiqh veteriner. Benda yang memang kita lihat agak baru, fiqh veteriner. Ada yang daripada veteriner tak sini? Tak ada. JPV tak ada. Ada juga istilah lama dulu sebagai fiqh binatang lah, fiqh binatang. Dan juga dibincangkan tentang bagaimana adab dan juga hubungan kita dengan hewan. Termasuk juga kaedah Islam yang telah menetapkan kalau nak melupuskan, nak disposkan haiwan juga ada dia punya SOP dia. Tak boleh nak kita disposkan, ada 2 benda, nak gunakan api, nak gunakan lemas dengan air, hukumnya haram. Tapi itulah yang banyak hari ini, kalau ayam-ayam yang tidak ikut spek, dia orang bakar. Kalau ayam murah kan, kalau ayam murah kebiasaannya farm ni adalah peternak yang cik ayam ini, dia akan bakar anak ayam supaya apa, demand ayam banyak, dia akan jadi harga turun. Nak naik balik, bakar anak ayam, naik balik, bakar. Itu memang berlaku. Jadi bagaimana hubungan itu, termasuk juga perbincangan yang kata bab yang halal dan juga yang haram, ya. Sebab tu dalam hal ini Nabi ajar kita apakah yang halal, apakah yang haram itu memang jelas. Tetapi di antara kedua-duanya ini, in between itu, di antara kedua-duanya yang halal yang haram, banyak umur. Kalau belajar bahasa Arab, umur ni benda yang plural lah, benda yang banyak perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu ni, tuan-tuan. Ya. Sebab hari ni kita makan, kita gunakan, termasuk kosmetik, sebab setengah ada muslimah juga kan, muslimah bagus. Banyak kosmetik yang digunakan pakai hari ini datang juga daripada sumber yang haram. Dan antara sumber yang paling banyak digunakan sumber yang haram dalam kosmetik, babi. Babi, tuan-tuan. Ya. Nanti kita bincang bab babi panjang lah, macam Tuan Haji Bazli, dia dah dulu jemaah sana. Dah ngaji kan. Sini tengok 2 kali ya. Tak apalah 2 kali. Ulang boleh saja. Boleh. Asro ulang. Kan cerita Nustan ulang, ni ke pula ilmu boleh. Banyak dia ambil daripada sumber babi. Dan juga kalau kita nak bincang bab babi, tuan-tuan, sering kali saya sebutkan babi ni ada 185 produk boleh dihasilkan daripada seekor babi, daripada hujung-hujungnya sampai pada ekornya, semua 185 produk boleh dihasilkan daripada seekor babi. Banyak. Sini berapa orang ni maju sekarang ni? Berapa orang? 50? Ada? 60? Tak empat? 70? Tak empat? Banyak babi lagi. 185 tuan-tuan. Tak, bukan nak nyasar ni. Tak, maknanya banyak manfaat. Itu insya-Allah lah kita akan tu nanti. Semua saya nak sebutkan, memang kita tak makan babi tu. Memang kita tak minum arak tu, tapi hasilan daripada itulah yang cukup banyak hari ni yang kita risau. Dan juga kita hari ini banyak benda-benda yang bukan yang original kan. Bukan lagi dah. Sekarang ni orang bincang meat without animal. Daging tanpa haiwan. Daging tanpa haiwan. Dan baru ni 2-3 hari lepas buat Nestle nak buat burger tumbuhan. Burger tumbuhan. Macam juga kita yang duk makan kek pandan kan, orang perempuan
Hajah dulu kalau kata nak buat perasa pandan, kek tu, pau rasa pandan, ambil daun pandan. Kerat betul, kerat, rebus, ambil airnya, perasa pandan betul. Hari ni kalau anda makan kek perasa pandan, agak-agak daun pandan tak? Agak-agak. Tak ada dah tuan-tuan. Dia lah perasa pandan. Rasa macam pandan, bukan daun pandan. Sebab dia boleh buat bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimikal ni boleh buat rasa macam pandan, bukan daun pandan. Tuan-tuan. Kan? Macam juga kita minum perasa oren kan? Bukan oren, rasa macam oren. Rasa macam pandan. Ya? Sebab dunia telah berubah. Sini ada tak pokok pandan? Ada. Di mana sekarang ada? Ha? Tak ada tak? Dia dah slide. Wah, bagaimana gardenia masih mau sikit resepi kan? Yang nak buat perasa pandan, mereka ini orang bisnes, dia tak nak lambat. Dia nak cepat, putus okay. Buat bahan kimia rasa macam pandan. Ya? Tak ada dah pandan kan? Yang dia pun kampung pandan. Tu pun nak habis. Tu pun nak habis. Maka industri lihat ke arah itu. Dan apa yang kita makan hari ini semuanya yang palsu dah. Kan? Jadi bab makan hari ini semua orang makan benda yang bukan ori dah. Bukan setakat makanan. Nak cari yang orang original pun sukar. Wallahualam sini ori lagi kan? Ori lagi. Macam juga kita lihat bahawa dulu kita makan kerupuk lekor je tak? Sekarang lah kerupuk lekor cheese. Betul? Gurih pisang cheese. Apa lagi? Ya? Kek cheese. Naan cheese. Nasi lemak pun cheese kan? Dah. Kalau kata dulu budu cheese, budu cheese sekarang tuan-tuan. Ya? Dan cheese ini antara perkara yang sangat kritikal tentang status halal. Betul. Sebab nak buat cheese dia perlukan rennet, enzim yang diambil dari perut anak haiwan. Dan juga yang paling banyak perut anak babi. Sebab tu fatwa tentang cheese. Dulu cheese lah, sekarang ni Chinese cheese dulu sebagai keju. Kalau kita lihat sini ada orang sains tak sini? Saya ustaz, bukan sains. Ini ada sains. Rennet ini satu enzim yang diambil daripada perut anak haiwan. Perut anak haiwan yang dibuat cheese. Sama ada yang hard cheese, yang soft cheese, yang black cheese, yang white cheese atau cheese berdebah yang lain. Tak kira cheese apa pun diambil daripada perut anak haiwan. Maka fatwa Malaysia sebutkan kalau rennet nak dibuat cheese, hendaklah diambil daripada anak haiwan yang halal yang disembelih terlebih dahulu. Bila ada fatwa ni maknanya ada kes. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang nak guna cheese, nak beli cheese ni, pastikan cheese ini ada logo halal. Kalau tak ada, buang. Tapi kita tak rasa bahawa benda itu sebagai benda yang haram sebab dah memang biasa. Kan? Tok Imam pun cheese, Tok Bilal pun cheese juga. Kan? Kalau Tok Imam cheese lah sebab dulu orang kampung dulu kan. Kampung saya kan. Jerantuk dulu ni. Dulu orang kampung dulu dia akan tengok Tok Imam lah. Tak. Kalau Tok Imam masuk KFC, halal KFC tu. Dia akan berpandukan kepada Tok Imam. Betul tak? Nak sembelih ayam pun cari Tok Imam dah. Padahal Islam ni bodoh. Islam ni tak kira siapa pun, asalkan syahadah dia boleh sah dia punya sembelihan. Tak kira lah Tok Imam, Tok Bilal, JKK dan juga Reba ke. Tak. Kita bukan macam orang Yahudi. Orang Yahudi dia tak boleh orang lain sembelih, hanya rabai dia saja yang boleh sembelih. Bukan rabai haram bagi dia. Nanti kita akan belajar bagaimana Allah mencerca melaknat orang Yahudi ini sebab dia banyak mengharamkan benda yang Allah halalkan. Islam tidak begitu mudah. Orang kampung tengok, orang bandar dia percaya kepada apa?
dia akan percaya kepada Syekh Dr. Google Al-WhatsApp lagi. Sekarang ni kan tengok pula sekarang ni orang duk viral pula yang kata ayam. Dapat tak ayam Tesco? Kan? Ayam tu okey lama dah tu, tapi orang masih lagi duk viralkan. Sebab tu Allah sebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai orang yang tak tahu. Kalau tak tahu ada kaedah jalan keluar, makhrajah dia. Zaman Allah sebutkan fas'al ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, rujuklah kepada orang yang ahli jika kita tak tahu, tuan-tuan. Kena tanya Tuan Juska, kan? Kena tanya orang Tuan Haji Fadil, sahabat sebilik Mekah saya dulu. Kan maknanya dia dah lama halal dah. Kan? Itu tuan-tuan. Tapi orang hari ni masih lagi ikut trend. Orang hari ni orang lebih banyak makan makanan hipster. Hipster ni apa? Bukan hamster. Hipster ni makan makanan yang pelik, yang rare, yang pelik-pelik sikit. Macam teh tarik dalam tin susu lama. Pernah tengok? Teh tarik kan? Tapi dia yang kan kita duduk buka tin susu tu, yang kita buang susu, dia makan dalam bekas tu. Rare sikit. Orang hari ni suka makan dalam bekas mangkuk tandas. Pernah tengok? Kan? Char kway teow mangkuk tandas. Bukan hak yang kotor dah. Hak yang baru beli mangkuk tandas. Orang suka makan aiskrim dalam bentuk tai. Bentuk tai tu. Tapi bahan halal, bahan itu halal. Trend. Jadi kita akan tengok boleh ke tak boleh sesuatu yang berlawanan dengan fitrah yang Allah sebutkan wa yuhillu lahmut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Al-A'raf ayat 157 ni Allah sebutkan Allah menghalalkan sesuatu yang baik, yang baik-baik, Allah mengharamkan yang disebut sebagai al-khaba'is, al-khabisat. Maknanya benda yang disifatkan nama pun dengan nama yang najis. Termasuk tai itik sekali. Makan tai itik tak? Makan tai itik. Orang Kelantan tak? Kelantan tai itik apa? Bahasa mana? Kan? Kalau itik tahu, malu kita tu. Orang Islam. Jadi konsep-konsep itu konsep yang seharusnya kita kena ubah. Sebab tu Allah baginda memerintahkan kita buatlah pilihan yang halal. Macam kita lihat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita ambil ibrah sikitlah yang berlaku pada 27 Rejab yang lepas. Bab yang kata nak Isra' Mi'raj tu saya nak ambil satu je, ya. Apabila Nabi diisrakan daripada Masjid Al-Aqsa sampailah kepada Masjid Al-Haram, sampailah kepada Masjid Al-Aqsa, naik burak, Nabi tambat burak di situ di luar masjid, Nabi masuk dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi solat sunat 2 rakaat, juga mengimami solat kepada para anbiya. Dan bila nak keluar, datang malaikat Jibril, kan, berikan arak dan juga susu untuk buat pilihan. Untuk buat pilihan. Maknanya hidup kita ni setiap hari kita akan buat pilihan. Berapa puluh kali pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Kan? Daripada mak ayah nak kahwin jodoh, pilihan, kan? Di sana menunggu, di sini menanti, pilih, tuan-tuan. Dah kahwin pula nak pilih anak lelaki ke perempuan, pilih. Kunsa tak ada, kan? Pilih. Termasuk jugalah kita nak pilih ke syurga ke kita nak pilih ke neraka. Kalau kita tak merancang kepada syurga, bermakna kita merancang masuk neraka. Dosa pahala, tinggi, rendah, langit dan juga bumi. Maknanya dalam hidup kita ni ada 2 pilihan. Nabi diberikan 2 pilihan, susu dan juga arak. Maka dalam hal ini Nabi mengajar kita nak membuat pilihan. Kalau kita sebagai seorang ketua keluarga, kena pilih ikut mana? Kalau kita sebagai seorang pengurusi masjid, kena pilih ikut mana? Sebagai imam, kena pilih ikut mana? Sebagai ketua jabatan KP ke, kena pilih ikut mana? Nabi ajar itu. Sebab
nak buat keputusan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi termasuk juga kita bawa rakyat, bawa keluarga nak pilih. Kalau ikutkan ketika itu, arak ini menjadi satu lambang kemegahan, lambang kemewahan pada zaman Arab Jahiliyah. Arak belum lagi diharamkan pada ketika itu. Arak haram selepas daripada hijrah, yang mana turunnya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, itu selepas pada peristiwa itu. Kalau Nabi pilih arak melambangkan kemewahan, tapi Nabi pilih susu itu walaupun dia tak mewah, tapi susu ni daripada bayi keluar beranak je, diminum arak ke minum susu? Susu dah. Nak mati tua dah, minum arak ke minum susu? Susu juga. Maknanya susu ni semua orang boleh leka. Arak tak semua boleh, kan? Arak tak semua boleh. Walaupun arak hari ni memang tak mabuk. Arak hari ni memang tak mabuk, tuan-tuan. Jangan nak pegang bahawa arak itu mabuk. Arak banyak benda yang tidak memabukkan, sebab telah diubah nama. Sebab tu Nabi kata la yastahillanna ta'ifatun min ummati al-khamru yusamunaha bi ghairi ismiha. Akan ada segolongan umatku, kata baginda Rasulullah SAW, akhir nanti ada orang yang akan mengubah nama arak bi ghairi ismiha, yang bukan nama arak lagi. Hari ni banyak arak nama Malta, arak nama Shandy, arak nama Jolly. Tin arak pun sama je, tuan-tuan. Tapi dia masih lagi disebut sebagai khamar dalam kaedah fiqahnya, walaupun dia tidak memabukkan. Bab arak juga kita akan bincang detail nanti bagaimananya. Sebab itu dalam bab ini Nabi sebutkan wa bainahuma, di antara yang lain yang haram banyak perkara-perkara yang syubhah, termasuklah soal kata hari ini orang makan bukan yang ori lagi, termasuk tentang chicken flavor, kan, perasa ayam, perasa lembu, kan. Tuan Jeruska Haji yang duk pergi Mekah, kan, buat haji dulu, tak kira siapa yang bawa pun, maknanya haji pergi. Masa sebelum kita nak wukuf itu, kan, kita diberikan di Arafah tabung haji melalui muassasah, kan. Sebab saya ni pergi muassasah lah, tuan-tuan pergi package, kan, dulu kan, tuan-tuan dulu pergi package belaka, kan, orang kaya. Saya ni muassasah je lah, kan. Tapi kalau kata nak dapat feel begitu, pergilah muassasah, kan, dapat feel haji. Maka muassasah berikan kita satu bungkus. Dalam itu ada cawan, ada sudu, juga ada 2-3 bungkus Indomie. Betul? Ingat tadi? Betul, kan? Ada 2-3 bungkus Indomie dalam itu, kan. Maggi tak ada, ambil daripada Indon. Memang di Mekah ni banyak produk-produk daripada Indonesia, daripada Thailand. Produk Malaysia tak ada, ya. Kemudian mi tu ada tulis perasa ayam, perasa lembu. Ada jemaah haji tanya saya, ustaz, ayam ni sembelih ke tak ni? Ayam ni sembelih tak ni? Sudah, kata. Saya kata, haji, ini nama je ayam, tak ada ayam pun, tuan-tuan. Rasa macam ayam pun tak ada. Oh gitu ke? Sebab rasa isu sama juga seperti perasa pondam, rasa pandan tadi, perasa. Oh gitu pula, ya, hari ni semua gitu. Kalau begitu, tuan-tuan, kalau kata perasa ayam, perasa lembu ni, jangan nak bincang bab sembelih. Ada orang bukan Islam tanya saya, kan, bila kita pun halal ni, sebab Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia. Sebab bila halal ni kita tak fokus kepada orang Islam saja, termasuk orang bukan Islam, ya. Ayat ini kita baca dalam surau pun ayat ini, pergi ke Jepun juga baca ayat ini, pergi ke Australia juga baca ayat ini, pergi ke US juga baca ayat ini, sama. Sebab Allah tujukan
Allah offer kepada orang bukan Islam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, termasuk orang bukan Islam. Kulu, makanlah, manfaatlah apa yang jua yang Allah berikan ke atas muka bumi ini. Konsep dia halalan thayyibah, halal lagi baik. Sebab tu saya tak setuju perkataan BMF. Kan? Dalam Quran tak ada sebut BMF. Quran sebut apa? BHF, buy halal first. Tak ada BMF ni. Jangan marah dah. Sebut kita tak. Maknanya nak sebut halal ni untuk semua. Dia tak kira orang Islam ke orang bukan Islam. Lagi mana halal? Boleh. Sebabnya tak semua orang Islam itu Muslim. Tak. Ramai orang Islam yang tak solat. Ramai orang Islam bila nak masuk Ramadan ni gastrik. Ni doktor tengah laku sekarang ni. Sahabat-sahabat saya yang doktor ni bulan nak masuk Ramadan ni ustaz, banyak surat-surat MC. Banyak. Dan juga kalau saya kata bahawa orang Islam yang menjual babi agak-agak percaya tak percaya? Jual babi. Sini boleh sebut tak babi ni? Boleh Nama dia ada. Ingat sebab ada yang baru ni hari Ahad minggu lepas ada bengkel hotel dah beli ni. Bengkel menjawab soalan vaksin ni, sebab saya memang ahli bengkel, ahli panel dalam tu. Dan juga dalam itu memang dikata nama khinzir. Saya rasa saya tak setuju nama khinzir. Kena tukar babi. Geng-geng doktor tak apa, ustaz tak apa sini babi keras tak. Kalau sebut khinzir tak rasa babi. Maknanya nak mengislamisasikan khinzir. Khinzir bahasa Arab kan? Khinzir bahasa Arab, babi dalam kamus dewan, babi. Dalam bahasa Inggeris apa? Pork, swine, swallow, hog, boar, piglet, porcine. Banyak tuan-tuan. Hebat babi ni. Nama pun dah menggambarkan kehebatan seekor babi ni. Banyak tuan-tuan, banyak. Dan oleh kerana itu kita melihat bahawa semasa kami duk pergi buat pemeriksaan kedai-kedai hardware orang Islam ketika itu isu tentang brus bulu babi. Jadi bila cek kedai-kedai hardware orang Islam ni, ada juga kedai hardware orang Islam yang menjual brus bulu babi. So dia jual babi. Oh ya ke ustaz? Ya. Sudah. Tak tahu, kami tak tahu ustaz. Tak tahu macam mana yang kami duduk dalam TV sebut, dalam kuliah maghrib sebut, dalam seminar pun sebut kan. Surau-surau pun juga sebut. Oh nasib baik saya tak pergi surau ustaz. Supaya tak tahu pula dah. Sebab kalau kita tidak mengetahui, tak mencari ilmu, tak boleh lah. Kan? Banyak tuan-tuan. Termasuk jugalah bila saya balik ke Terengganu kan, biasa asal Terengganu. Sekali tu saya berhenti di Marang. Marang ni tempat kepuk lekor dah. Kepuk lekor dan juga sata. Tahu sata? Sata? Tahu kan sata kan? Jadi saya pun berhenti beli nak beli sata lah. Haji, nak beli sata 5 riyal. Sebab belah Kelantan Terengganu ringgit tak ada. Dia ada riyal tak. 5 riyal beli. Kena berhenti. Azan dulu. Kena buat. Okey, silakan. Nanti saya habiskan bab sata habislah. Azan lah. Nanti kalau tak azan tak masuk isyak.
sikit lagi ya. Jadi apabila saya berikan duit RM10 kepada Haji ni, dan juga dia pun bungkus sata pada saya, sementara dia nak minta isi tukar duit 10 tadi, dia pun teruskan bakar kan dia kena bakar. Dan ketika dia nak bakar ni, dia perlu gunakan minyak. Maka saya pun tengok dia celup berus cat dalam minyak, sapu sata ni. Saya tengok macam pernah kulihat berus ini. Kan? Kalau jenis berus yang jenis warna hijau tu, kayu dipit warna hijau, confirm memang berus bulu babi. Confirm tuan-tuan. Made in China, kalau tulis pure Bristol, lagi confirm. Ya sudah dah lah saya kata. Saya pun tanya, beli berus di mana? Kedai hardware? Sudah dah lah. Macam mana tuan-tuan? Nak ambil tak ni? Nak ambil ke tidak ni? Ya? Dah bayar ni tuan-tuan. Ambil jugalah, ambil bekas. Saya kata nak makan ke tak ni? Nak makan ke tak ni? Ya? Kemudian fikir balik, dia berus di luar, isi kena tak? Isi kena tak ni? Tak kena kot, boleh makan. Cumanya dalam hal ini ketanggungjawatan orang yang ini juga dia kena tahu. Sama juga isu tentang kedai kek orang Islam. Kedai kek orang Islam yang saya pergi audit sebagainya, kedai kek orang Islam, dia nak shiningkan kek ini, dia kena guna berus. Kena berus. Maka dia berus. Saya tengok, Haji, ni bila test confirm berus lebih. Ya Ustaz, dah 10 tahun dah saya berus. Tak apa. Macam mana kan? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kita mintalah kepada Allah supaya Allah tidak mengambil akan kesalahan ini, kealpaan ini, sebab tak tahu. Yang lepas tu lepaslah. Saya kata tukar. Kalau nak mau sejahala, kena buat proses sertu di mana tempat yang diyakini kena berus. Sebab tu kita tak benarkan berus ya. Kita tak benarkan berus yang bulu yang berbulu masuk ke kawasan kedai, kawasan kilang, kawasan industri halal. Tak benarkan. Apa jua bulu yang berbulu tak boleh masuk ke kawasan ini. Termasuk orang yang berbulu pun tak boleh. Tuan-tuan, kalau anda free hair, tak tutup rambut, masuk tak boleh. Nanti jatuh rambut. Janggut panjang kena tutup tuan-tuan. Ni nasib baik ada mask, alhamdulillah. Dulu pakai dah dulu kan. Jadi kami ni dah memang biasa dah. Masuk kilang kena pakai sebab misai ada janggut kena pakai. Tak boleh. Sebab tu bulu-bulu tidak dibenarkan. Cuma bagaimana anda nak mengenali bulu babi ini? Allah berikan sesuatu yang haram disertai dengan indikator untuk kita tahu, dengan syarat fa'alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Maka hanya bulu babi sahaja yang Allah ciptakan, dianya bercabang 3. Hanya bulu babi sahaja. Ini telah disahkan, dikonfirmkan oleh Jabatan Kimia. Memang bulu lain tak ada. Hanya bulu babi sahaja yang bercabang 3. Bulu rimau tak ada, bulu singa tak ada. Tuan-tuan cek lah bulu rimau, bulu singa. Tuan cek lah, tak ada tuan-tuan. Bulu kuda tak ada. Hanya bulu babi saja yang bercabang 3. Bulu lain tak ada tuan-tuan. Inilah Allah ceritakan benda yang haram disertai hurimat alaikum maitatu waddamu wal mukhinzir, ini disertakan dengan perkara-perkara yang boleh kita kenal. Ini kata ada. So bulu babi bercabang 3. Kalau yang nak sama pun juga rambut yang bercabang. Siapa yang rambut dia bercabang, lebih kurang bulu babi itulah. Orang yang rambut bercabang tapi rambut 2, babi 3. Sama juga seperti orang yang kedai gunting rambut kan. Tuan-tuan, kedai gunting rambut. Kalau kedai-kedai India barber shop ni, kalau anda tengok masih lagi menggunakan bulu, celup bulu tu, jangan. Ya? Kan biasa kan orang nak celup buku bulu sebenarnya. Tok Imam
bulu babi tak imam. Tapi nak macam mana tak tahu. Bulu babi tuan-tuan. Lately akhirnya kita kata tak benarkan daripada bulu bersifat bulu ni, yang benarkan nylon, fiber, sintetik, yang plastik. Maka hari ni dah tukar. Tapi ada lagi saya tengok ada. Ya. So ini dia yang kata la ya'lamunna katsirun punya anak seramai orang yang tidak mengetahui. Jadi tugas saya hanya untuk beritahulah. Tugas saya. So berhati-hati dalam bab bulu tu. Termasuk orang perempuan yang duk main muka dia sendiri ni apa? Apa nama? Hajah? Apa nama? Ha? Maskara. Bukan, maskara ni kan. Mas Joko, bukan. Mas apa? Mas Dayu, bukan. Blusher. Blusher. Ingat plaster ni, blusher. Ni yang duk main bulu ni. Juga sama. Saya memang setiap minggu kena make up. Macam hari ni pukul 2 tadi live. Memang duduk nanti itu sebelum live tu nak datanglah make up. Kena make up juga sebab muka minyak kena make up. Marah. Yang tukang make up ni kebiasaannya semua yang lembut-lembut. Tak pasti, memang kebanyakannya begitulah. ATM semua lembut. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kan? Tapi lelaki, dia lelaki tapi nak macam mana kan? Saya tanya, bulu apa ni? Bukan Ustaz. Bulu tupai. Tak apa. Kan? Sebab dia kata memang tak dibenarkan gunakan bulu babi. Sebab isu-isu ni lah bila kita duduk sebut. Tapi sekarang yang mak andam, wallahualam lah, bapa andam. Dah tu berhati-hatilah. Sikit lagi tentang kulit babi. Tu kita sambung bulan depan. Ni baru bulu babi. Kulit babi itu depan. Ni baru satu daripada 145. Dah kita bincang kemudian. Saya rasa tu boleh Saya rasa itu saja yang sempat untuk saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian. Apa yang baik datang dari Allah SWT, yang tak baik adalah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim. Allahumma zukna rizqan wasi'a wa zukna rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asri.